Okay. Objektif tu. Objektif. Okey, so sebenarnya eksplorasi STEM SKP dipilih nama sebab yang pertama saya tak nak kita keliru dengan karnival STEM negeri. Sebab peringkat negeri ada dua acara, satu karnival STEM dan satu lagi ialah STEM Online Challenge. Jadi kita keliru. Sebab itu saya pilih perkataan yang agak bombastis sikit lah. Orang lain pun tak berapa nak guna sangat kan? Eksplorasi STEM. Maksudnya lagi satu, kita explore. Cikgu explore, murid-murid pun explore. Kali ini banyak yang kita explore sendiri. Okey. Objektif yang pertama, nak cungkil bakat murid. Satu, yang kedua untuk meningkatkan kemahiran praktikal murid. Yang ketiga, sebenarnya ayat panjang, cikgu boleh pendekkan lah. Kita nak shortcut kan, kita nak ambil poin yang penting. Iaitu cikgu boleh baca sendirilah. Kemudian mengasah kemahiran murid dalam pendidikan saintifik mengikut kaedah dan prosedur yang betul. Meningkat dan mengembangkan minat murid dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Ada yang bertanya pada saya, ada juga cikgu yang PM saya. Maaf ya, STEM ialah datang daripada sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dan bahasa Inggeris sains, teknologi, engineering, matematik. Sama dia. Tak ada maksud lain, dia hanya empat perkataan tersebut. Sebenarnya subjek STEM ni pun banyak di sekolah menengah. Di sekolah rendah kita ada sains, mat dan RBT. Yang itu cikgu jangan risau, tapi semua guru adalah guru STEM. Kemudian yang keenam, meningkatkan kemahiran komunikasi dan kemahiran sosial. Okay, itu objektif dia. Kemudian matlamat yang penting untuk program ini, satu, menyediakan murid kekuatan dengan peringkat luar sekolah dengan menyertai karnival STEM tingkat negeri. Sebenarnya karnival yang dijalankan ni selari dengan pertandingan di peringkat daerah ke negeri. Okay? Yang kedua, memperkasakan kelab STEM sekolah. Yang ketiga, membudayakan STEM tingkat sekolah. Dan yang keempat, mencari pelapis murid tahap 1 untuk persediaan pertandingan STEM. Sebenarnya pertandingan ini hanya untuk murid tahap 2. Tapi buat di peringkat sekolah untuk supaya kita dapat mengenal pasti bakat. Ramai murid tahap 1 yang berbakat. Yang kita nanti bila nak cari, ada pertandingan baru kita nak cari. Jadi kita sediakan daripada awal, kita dah kenal pasti. Okey, itu pengen kita punya AJK induk kita biasa penasihat guru besar, pengurusi kreatif, pengurusi 2 JPK Curriculum, pengurusi 3 JPK HAM. Sebab saya ambil program tabung program panitia dan juga KOKO. Satu di KOKO jadi pengurusi yang kedua. Kemudian penyegas saya Setiausaha 1 Syafiq, Azlina Setiausaha 2, Izzati Setiausaha 3, ni semua KP dan juga Mendari ni. Okey, cikgu tengok di bawah AJK ke program sebenarnya saya libatkan semua guru. Kenapa semua guru? Sebab kami memerlukan setiap pertandingan acara tu memerlukan bantuan dan semakan guru-guru lain. Kalau harapkan guru STEM tak ramai, tetapi acaranya ada 8 acara. Dan 8 acara tersebut, kalau untuk acara yang karnival STEM, dia memerlukan ada pelaporan yang murid perlu buat. Jadi perlu bantuan cikgu BM, cikgu BI untuk membantu menyemak pelajaran. Okey, yang pertama karnival STEM Bridge Building Competition. Okey, ketuanya Cikgu Mak Faizal, Cikgu Kamal Naden, Cikgu Fitri, Cikgu Nur Syam, Cikgu Samsa Izzah. Ada Cikgu BI dan Cikgu BM. Murid dia bebas nak bentangkan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Sebab tu di sini perlukan cikgu subjek lain. Ya, cikgu? Okey, kemudian setiap acara ni kita telah wujudkan Telegram.
setiap satu acara ada link Telegram sendiri. Okey? Jadi nanti sebab itu saya buat bentuk PDF supaya bila cikgu tengok nama cikgu, cikgu boleh terus saja klik Telegram di sebelah. Okey? Jadi semua maklumat berkaitan acara tersebut cikgu boleh masuk dalam Telegram untuk mencari maklumat tersebut lah. Dan boleh bincang dalam AJK acara tersebut. Okey? Juga STEM coding diketuai oleh Puan Nur Izzati, Cikgu Syafiq, Cikgu Kamal, Cikgu Khairul Anwar, Cikgu Saratu Hazira. Di sini Cikgu Muhammad Firdaus pun akan boleh masuk ke STEM coding. Cuma saya tak letakkan Cikgu Firdaus, Cikgu Muhammad Firdaus sebab Cikgu Muhammad Firdaus dia akan mengetuai pertandingan inovasi STEM. Okey? Okey, saya lompat sikit. Pertandingan inovasi STEM, Cikgu Muhammad Firdaus ketua, Cikgu Yusof, Cikgu Muhammad Yusof, saya sendiri, Cikgu Mat Nur, Cikgu Nurrehan dan Cik Rafina Yati. STEM Talent Show ada 2 tahap ya. Yang tadi Rich Budin, STEM dan juga STEM hanya untuk tahap 2 sahaja. Hanya untuk tahap 2 sahaja sebab yang itu melibatkan RBT dan juga ada pembentangan, ada pelaporan. Agak banyak sikit lah kerja dia. Ya? Okey, yang STEM Talent Show Competition ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Okey, tahap 2 diketuai oleh Puan Salmiza. AJK-nya Cikgu Siti Muslama, Cikgu Putih Aliza dan Cikgu Nurida Ramli. Untuk tahap 1, Nur Azwina, Nur Baizura, Aina Fila, Nur Hayati Abdul Rashid. Okay, saya juga Cikgu BM dan Cikgu BI. Sebab di sini murid boleh buat video secara boleh bahasa Melayu ataupun boleh bahasa Inggeris. Okay? Jadi kalau tak ada Cikgu BI nak membantu, kesianlah murid tersebut. Okey. Kemudian pertandingan fotografi alam semula jadi. Okey, yang ini juga hanya murid penyertaan hanya untuk tahap 2 sahaja. Okey, diketuai oleh Suhani, Cikgu Ghazali, Cikgu Suraya dan Puan Nurul Ain. Saya tahu Ghazali dan Nurul Ain tengah sibuk sebab tu ada tambahkan ahli. Rasa ini tak ada masalah, tak ada pelawak yang banyak sangat. Dia cuma sekadar tangan sahaja. Okey. Kemudian masuk acara yang kedua iaitu STEM Online Challenge. Okey, yang ini banyak sikit. Kita pertandingan I Think Concept Science. Okay, tahap 1 diketuai Cikgu Muhammad Fitri. Tahap 2 Cikgu Nur Syita. Ada AJK Puan Noria di tahap 1, Cikgu Ustaz Muhammad Hakim di tahap 2. Okey, untuk I think konsepnya hanya konsep sains tetapi boleh masukkan unsur agama, boleh masukkan unsur moral, masukkan untuk semua subjek. Okey, tak ada masalah. Ini nanti nanti Cikgu Syita akan terangkan lebih lanjut lah. Yang ini saya cuma sebut tentang AJK saja. Okey, kemudian pertandingan digital. Digital 2 tahap. Tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 diketuai Cikgu Hafizah, tahap 2 Cikgu Ahmad Syakir. Okey, di bawah Cikgu Syakir ada Cikgu Ustazah Karimah, Cikgu Helmi, Cikgu Siti Najra. Kemudian kuis matematik dalam talian yang ini kita telah pun laksanakan hari Sabtu hari tu juga. Memang banyak technical error dan soalannya sangat dahsyat. Saya sendiri pun ada yang saya tak boleh nak jawab. Ini dah selesai. Puan Azlina, cuma nanti Puan Azlina akan dapatkan data je murid berapa orang yang sertai. Benar atau tidak itu saya tak tahu. Kita doalah sama-sama harap adalah murid KPD yang tersenarai dalam era PD untuk ke peringkat negeri. Soalan gila-gila susah. Okey, kemudian pertanyaan bercerita STEM. Bercerita STEM ni maksudnya semestinya sains.
boleh matematik, boleh engineering, boleh teknologi, asalkan dia temanya. Jadi tak ada masalah pun. Selitkan agama, selitkan warna pun tak ada masalah. Okey, jadi tahap 1 ketuanya Puan Asmawati, ada Cikgu Nur Hanem, Cikgu Nur Syikin, Puan Ika. Tahap 2 Puan Suhani Misni ketuanya dan ada Cikgu Mazlida, Puan Nurani, Puan Hasna. Okey, AJK tambahan adalah AJK hadiah dan juga sijil. Yang ini kenapa saya perlu tambahkan sebab penyertaan di peringkat sekolah juga kita bagi sijil. Okey, ada hadiah. Okey, itu tentang AJK. Cikgu ada apa-apa nak tanya tentang AJK? Cikgu okey, saya jelaskan tentang pelaksanaan program eksplorasi STEM ni. Yang pertama, sebarkan maklumat dan promosi kepada murid dan kepada guru dan murid. Okey, masa meeting minggu lepas tu ada saya sebarkan maklumat dan saya juga dah sebarkan sedikit maklumat kepada murid. Nampaknya murid pun ada ramai yang teruja, ada yang PM, ada yang sebagainya. Kemudian yang kedua, kita buat taklimat pelaksanaan secara menyeluruh pada hari ini. Okey, dan yang ketiga, selepas ini akan ada taklimat speaker oleh JK pertandingan ketua-ketua di YouTube. Sepatutnya hari ni kita buat YouTube live tapi takut tak mampu, takut kita pun ada yang belum bersedia. Jadi nanti Syafiq akan uruskan yang ini, tetap dirakam, tetap dibuat, akan disebarkan di YouTube. Okey, nanti yang ini Cikgu Syafiq akan uruskan. Kemudian seterusnya kita akan buat bahan program kepada murid ni sebab Syafiq akan urus link YouTube ni. Kita akan hantar link YouTube ni kepada murid. Okey, jadi kelas. Jadi murid akan memilih acara. Acara ada 8 acara tadi, murid akan pilih. Kemudian bila murid dah memilih, murid akan menyertai link Telegram acara. Jadi ada 8 acara. Contoh murid A dia pilih acara, contoh ya, acara pertandingan konsep. Okey, dia akan masuk Telegram tersebut. Dalam Telegram tersebut, AJK dalam peta konsep tu boleh bagi penerangan, boleh bagi pendapat. Tak semestinya saya ataupun Cikgu Syafiq, kami berdua ada dalam semua Telegram. Tapi kadang-kadang ada yang kami sempat, ada yang kami sempat. Jadi semua AJK boleh bagi pandangan, tak semestinya tunggu kami. Teruskan. Sebab dalam Telegram tersebut juga ada syarat panduan, cuma kebanyakan ibu bapa ni dia bertanya lagi. Murid bertanya lagi, cikgu macam mana, cikgu macam mana. Okey, mohon bersabarlah. Okey, kemudian AJK teknikal yang ketujuh boleh bantu murid dengan semak tugasan dan respon kepada masalah. Okey, dia nak minta pendapat ke apa benda masalah, boleh respon, tak semestinya tunggu saya. Okey, cikgu sendiri boleh ni. Kemudian yang 8, setiap link Telegram telah ada syarat dan panduan acara. Cuma mohon jangan daftar terus pada link. Okey, minta mereka buat dahulu, hasilkan dahulu. Kemudian tunjukkan sedikit hasilnya pada dalam grup tersebut untuk cikgu tambah baik. Sebab kita nak menggalakkan seberapa ramai murid SKPD menyertai acara pertandingan ni di peringkat sekolah dan terus peringkat daerah, sebab tak ada had. Kalau dulu ada had, satu acara berapa orang, satu sekolah berapa orang. Tapi kali ni tidak ada had. Sebab itu sebolehnya setiap acara 5 terbaik dipilih di peringkat negeri, baru di peringkat daerah, baru dipertandingkan di peringkat negeri. Jadi saya haraplah, cuma harapan dan pihak kami lah, kita berharap dalam 5 orang peringkat daerah tu tak murid SD ramai-ramai kan. Sayang. Itu yang harapan kami sebenarnya. Okey, jadi nanti pada bulan apa saya ulang balik, link Telegram telah ada syarat dan panduan acara. Jangan daftar dulu pada link tersebut. Okey, semak dulu hasil kerja mereka. Kemudian pada minggu akhir program murid akan mendaftar. Ada 2 cikgu yang mendaftar. 1, murid mengisi link pendaftaran peringkat sekolah. Sebab
kita nak tahu berapa ramai yang masuk. Kalau murid daftar peringkat negeri, kita tak ada data. Kita tak boleh nak tahu siapa yang hantar, berapa orang, kita tak boleh nak tahu. Sebab itu kita ada buat dua. Satu, link pendaftaran peringkat sekolah bagi semua penyertaan tahap 1 dan tahap 2. Okey. Kemudian murid mengisi link pendaftaran peringkat daerah bagi semua penyertaan tahap 2. Hanya murid tahap 2 saja yang mempunyai 2 link pendaftaran. Bila saya cikgu, saya ulang balik. Untuk acara, semua acara, sebenarnya acara ni peringkat tahap 2. Peringkat tahap 1 hanya daftar link pendaftaran peringkat sekolah. Murid tahap 2 mendaftar 2 link. Satu link di sekolah, satu link peringkat daerah. Okey. Nombor 9 ya. Kemudian seterusnya yang 10, AJK Teknik Acara akan membuat penjurian penyertaan murid. Untuk AJK acara ni dia akan dapatkan data berapa orang yang sertai dan memilih pemenang. Nombor 11, penjurian pertandingan adalah 10 terbaik bagi setiap acara, 5 terbaik dan 5 sagu hati bagi setiap aliran dan bagi setiap acara. Banyak cikgu. Atau selesai. Jadi ada 6 aliran, ada berapa acara tu? 8 acara. Kemudian tahap 1 lagi ada 4 acara. 3 aliran. Jadi setiap aliran 10 pemenang. 5 terbaik, 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 sagu hati. Okey. Kemudian nama pemenang akan diberi kepada AJK Sijil untuk AJK Sijil buat draft, data type serta tanda tangan supaya mereka rasa dengan adanya sijil, walaupun peringkat sekolah mereka mungkin tak pernah terima sijil peringkat sekolah. Apatah lagi kita dah fikir murid-murid tak ada penyertaan peringkat luar, sekurangnya dengan ada sijil peringkat sekolah ni mereka akan rasa okey, walaupun PKP, walaupun PR, seluruh tetap dapat hadiah, tetap dapat sijil. Penyertaan semua. Okey? Kecuali ada pemenang, nanti cikgu typekanlah pemenang. Pemenang pertama, pemenang kedua dan sebagainya. Okey. Sijil telah siap, terutama sijil pemenang. Nanti serahkan pula kepada AJK hadiah. Okey? Sijil penyertaan kita beri pada untuk hadiah dengan sijil ni, nanti kita akan tentukan semula macam mana kita nak sampaikan. Okey, kemudian majlis penutup program, hadiah akan diambil oleh pemenang dengan cara yang akan kita tentukan. Okey, untuk majlis tu, program ini dijalankan sepanjang bulan Julai dan masuk minggu ni sehingga habis cuti penggal dan seminggu lepas cuti penggal. Tarikh tutup peringkat semua pertandingan cikgu. Peringkat sekolah 30 Julai. Okey, terusnya saya pada syarat penyertaan secara umum yang untuk detail setiap pertandingan acara nanti cikgu ketua AJK Teknikal akan terangkan. Yang ini saya secara umum jenis dan syarat pertandingan untuk tahap 2. Siapa buat tahap 1 dulu ya? Okey, tahap 1 dulu. Okey, tahap 1 sekejapnya. Okey, untuk tahap 1 untuk tahap 1 ada syarat penyertaan terkini ya. Murid boleh sertai lebih daripada satu acara. Maksudnya dia boleh masuk 2, 3 atau 4 kalau dia nak masuk pun tak masalah. Okay? Kemudian hadiah disediakan 10 terbaik bagi setiap aliran. Murid tahap 1 seharap dapat sertai. Kemudian tarikh tutup penyertaan adalah 30 Julai. Kena pasti pilih dan tekan link Telegram. Maksudnya untuk murid sertai setiap acara tersebut juga dia perlu klik Telegram. Tekan Telegram.
Yang ini kita akan forwardkan pada kelas. Nanti kelas akan dia release ni lah, dia akan automatic tekan pada link Telegram tersebut. Okey? Jadi untuk tahap 1 hanya ada 4 cara: talent show, pertandingan I Think of Science, pertandingan poster digital dan pertandingan bercerita science. 4 cara saja. Ni peringkat sekolah tahun 1, tahun 2, tahun 3. Okey? Maksudnya murid boleh masuk beberapa acara. Okay, terima kasih saya. Okey, so tahap 2. Okey, Carnival STEM dan juga STEM Online Challenge. Okey, Carnival STEM ada 5. Bridge building competition, junior STEM coding challenge, STEM talent show, pertandingan inovasi STEM dan pertandingan fotografi alam. Okey, murid boleh menyertai lebih dari 1 acara. Ini peringkat daerah juga sama, dia boleh masuk lebih acara. Yang ini saya tanya teknikal, kata kalau dia masuk 99 acara pun boleh, ada masalah. Tetapi ada syarat dia, nanti saya jelaskan ya. Kita murid kena pasti pilih yang kalau betul-betul dia tak mampu, janganlah kita paksa. Kalau asal fotografi tu ramai dia yang nak masuk kan, bebas bagilah dia masuk. Kemudian hadiah terbaik setiap aliran dan setiap acara. Okey, penyertaan akan dihantar mewakili perangkat daerah tiada had. Yang saya kata sayang kalau kita tak hantar murid kita ke peringkat daerah seberapa banyak. Dia 5 terbaik daerah baru sampai ke peringkat negeri. Jadi kalau kita penuhkan SKP, penuhkan 5 terbaik tersebut. Pening di sekolah lain. Saya harap macam itulah. Kemudian terbaik di peringkat daerah akan peringkat negeri iaitu 5 terbaik dan semua murid tahap 2 diharap menyertai. Yang ini sama juga, tarikh untuk penyertaan adalah 30 Julai. Okey? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ada. Puan Misna atas peluang yang diberikan. Ini pertandingan bridge building, maksudnya kita buat jabatan. Untuk makluman cikgu, bridge building competition ni jabatan dia dah set lah apa yang perlu kita buat. Kita tak perlu fikir macam yang saya fikirkan sebelum ni lah, kita kena buat jabatan yang macam futuristik ke, jabatan yang ala-ala yang compact ke, tak. Tapi yang building competition ni lebih kepada ketahanan satu bahan tu yang kita nak fikirkan. Sebab kan standard semua sama je lah building competition ni. Saya ringkaskan dengan spesifikasi pembinaan jabatan yang kita boleh nampak dalam slide yang ditunjukkan. Jadi sekarang ni murid-murid hanya perlu sediakan lidi saja untuk letakkan jabatan ni, untuk diletakkan jabatan ni. Kalau kita baca dia punya arahan, kita maksimum hanya 7 batang lidi sate dan 7 batang saja untuk tulang pengikat. Maksudnya kiri kanan tu dia nak ikat. Dan di sinilah dia punya trik dia. Macam mana kita nak ikat dia, macam mana kita nak susun dia supaya dia lebih kukuh. Jadi saya ingat benda ni simple saja tapi menariklah. So kita kena fikirkan apa sebenarnya material ataupun bahan yang kita boleh gunakan untuk kita manipulate lah benda ni supaya dia lebih kukuh. Jadi yang lain budak-budak boleh masuk dalam channel diagram yang kita orang dah buat. Tinggal mereka hanya muat naik video nanti dan dia punya eksperimen lah. Sebenarnya ada murid tanya dengan saya juga berkenaan dengan bagaimana nak menguji kita punya jabatan tu sama ada jabatan tu kukuh ataupun sebaliknya. Jadi perkara ni kita boleh usahakan untuk buat satu macam sama ada mereka hantar jabatan tu ke sekolah untuk kita uji ataupun kita boleh uji sendiri di rumah menggunakan air botol mineral 1.5 liter
2 botol. Jadi kita boleh tengok slide berikut bagaimana mereka boleh menguji kaedah uji daya ketahanan jabatan. Okey, macam mana kita tengok di slide, kira pemberat pertama ni dia kena letak 2 botol air mineral di jabatan tu. Kita ada video lah, budak-budak murid boleh tengok video tu macam mana nak letakkan benda ni. Okey. Jadi yang kedua pun dia akan tambah lagi 2 botol air mineral 1.5 liter sehingga botol yang pemberat yang ke-10 lah sampai dia mengalami kerosakan baru dia akan berhentikan. Jadi benda ni kena ada banyak try and error lah, supaya eksperimen lah maksudnya. Macam mana kita nak uji supaya jabatan tu lebih kukuh. Saya dah buat study sikit lah. Jadi saya pun ada try buat kat rumah. Jadi kita boleh bincang sama-sama dengan pelajar lah macam mana nak bagi dia tahan dan kuat. Dan bagi saya benda ni semua pelajar boleh buat. Dia hanya perlukan biji sate dan bahan-bahan gam dulu semua tu kita boleh bincang kemudian lah macam mana nak kukuhkan benda ni. Okey, untuk STEM coding ni saya terus pergi pada sasaran peserta lah. Sasaran peserta kita untuk murid tahun 4, 5 dan 6. Okey, dekat sini penyertaan ni boleh secara individu ataupun berkumpulan. Tapi berkumpulan maksimum hanya 3 orang sahaja. Okay, untuk peringkat negeri nanti itu tak ada had penyertaan lah. Okay, projek yang mereka hasilkan mestilah asli dan mengikut tema. Okay, tema untuk Scratch coding ni ialah permainan adventure. Ini tema, ada satu tema ni sahaja. Okay, murid-murid akan membina satu permainan dari Scratch. Okay, perisian Scratch bertemakan permainan adventure. Sama ada versi 2.0 ataupun 3.0. Okay, dan kemudian murid-murid yang nak sertai ni perlu hasilkan video pembentangan hasil kerja mereka yang dah diselesaikan tadi, dan perlu juga laporan dan juga dokumentasi. Okay, ini contoh format laporan dia. Nanti saya akan sharekan juga slide ni dalam grup Telegram tadi. Okay, dan ini ialah contoh Scratch 2.0 ni. Okay, offline editor ni. Yang ini Scratch 3.0. Okay, dua ni boleh guna. Dan ini ialah contoh ni hasil kerja ni lah yang dia nak untuk laporan tu. Okay. Ini contoh permainannya. Sama ada permainan ni banyak. Permainan game kereta ke, tembak-tembak macam-macam lah permainannya. Ada satu link saya dah share dekat grup Telegram tu. Murid boleh tengok dan explore dalam tu, banyak jenis permainan yang mereka boleh hasilkan. Okey, situ je. Ni. Baik, yang pertama kesihatan dan makanan, pertanian, persekitaran lestari, tenaga boleh diperbaharui, juga teknologi maklumat dan komunikasi. Kita bagi tema ni jadi dia berpandukan kepada tema lah. Biasa ni contoh saya kata kalau pertanian kita boleh bagi self watering pot. Okey, self watering pot simple je, kat YouTube pun banyak. Kemudian persekitaran lestari. Kalau persekitaran lestari tu ada satu brick, plastik brick tu. Dia buat macam butter tapi daripada botol dia masukkan, dia sumbatkan katakanlah botol Coke tu, dia sumbatkan plastik-plastik yang dah terpakai tu, plastik-plastik bag kan. Dia sumbatkan sampai mampat, kemudian dia jadikan butter. Itu contoh untuk persekitaran lestari. Dan tenaga boleh diperbaharui ni macam biasalah, suria lah, tenaga suria, solar kalau di Shopee tu saya dah tengok dah ada satu dia daripada Citron punya syarikat.
dia ada sediakan lita lengkap untuk buat siap dia bagi plate solar apa semualah. Boleh belilah, anggaran dalam RM18 ke RM25. Kalau lampu, solar lampu RM25, kalau yang ni RM18, kalau yang kipas RM18. Okey, kemudian teknologi maklumat komunikasi ni macam boleh je hantar coding tu, gaming tu kan, game tu kan boleh je kalau kita nak masukkan. Ataupun TMK ni boleh juga, macam Quizzes tu pun salah satu daripada inovasi juga. Kita buat cara kita, kalau pelajar tu boleh lah. Tapi kalau nak senang, pilih yang mudah lah, tema yang mudah, jangan pilih tema yang susah-susah. Takut kita pun tak terikut nanti dekat presentation dia nanti, dekat dia punya dokumentasi dia nanti. Dokumentasi dia yang banyak kan, Firdaus? Ya, betul. Next week, kita tengok apa yang boleh di ni. Boleh. Pertandingan, peraturan semua nanti saya akan briefing dengan kalau pelajar kita briefing. Buat dulu. Ikut janji, ikut tema je. Yang lain-lain tu kita akan guide lah. Teruskan, Bik. Sama juga. Tak silap saya dengar dia kata kalau ada kolaborasi dengan pihak luar yang macam tadi Daus ada cakap dengan dekat yang Ya. Cytron tu. Shopee tu. Kalau boleh kolaborasi, boleh kolaborasi. Dia ada Islam markah tambahan untuk kolaborasi. Untuk kolaborasi kan. Dengan syarikat luar. Ada pasukan seorang ataupun 3 orang. Kalau dah daftar 3 orang tak boleh ubah lagi lah. Ya. Tak boleh ubah peserta lah. Mesti 3 orang tu satu kumpulan tu ahli yang sama. Kalau daftar seorang, seorang lah. Orang je lah. Ikut lah yang mana mudah kan. Okey. Bawah sikit. Okey. Nombor 10. Sesuatu reka cipta inovasi dikemukakan dalam bentuk sampel. Komersial artikel yang telah dikeluarkan. Prototype, model, plan, lukisan, gambar dan teks. Saya harap pertandingan ni kalau ramai yang masuk, harap yang baik lah yang senang kita nak ni. Okey. Kemudian peserta perlu menghantar poster, laporan dan video rakaman inovasi sebelum tarikh yang ditetapkan. Okey. Okey. Video pembentangan. Okey, ni tak apalah, nanti saya briefing dengan peserta lah kalau dia orang betul-betul. Tambah lagi untuk ke peringkat negeri kan, kita akan brief betul-betul lah peringkat sekolah ni kita boleh je lebih kurang kan, fleksibel lah. Sekolah lepas dia daftar di peringkat sekolah, kita terus dia suruh daftar ke peringkat daerah, Firdaus. Okey. Baik. Jadi kita ikut spek pertandingan lah. Okey, itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bolehlah WhatsApp saya ke, tanya Syafiq ke. Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu Firdaus. Baik, Assalamualaikum. Murid-murid yang berminat untuk masuk STEM Talent Show ni, dengar tak? Dengar, jelas tak? Saya guna handphone, saya guna laptop tak boleh. Okey. Sekarang saya tunjukkan. Mana ni pula dah? Okey. Video dulu Boleh. Video contoh macam mana murid-murid boleh sediakan. Okey, nampak tak video tadi? Boleh nampak tak? Dalam murid-murid perlu menyediakan satu video yang berdurasi ataupun tempoh masanya 5 minit sahaja. Okey, tak boleh lebih daripada 5 minit. Dan dalam satu video tu mesti ada 2 demonstrasi. Okey, contohnya tak ada tak? ada apa ni. Tapi nanti tak apalah, saya akan share dalam grup talent show. Murid-murid yang berminat nanti akan masuk grup talent show ni dan mereka boleh tengok. Dan saya pastikan murid-murid video yang disediakan tu tidak boleh diedit. Video tu bermaksud video tu mentah. Mesti dalam tu ada 2 demonstrasi.
Maksudnya dalam contoh ni tadi dia ada edit-edit lah, masukkan muzik semua, tapi sebenarnya tak boleh. Itu sebagai contoh untuk itulah. raw. Buat video. So ia terbuka kita untuk peringkat sekolah dan peringkat daerah lah, dan seterusnya peringkat negeri. Untuk tahap 1 peringkat sekolah, tahap 2 untuk peringkat daerah dan negeri, sekolah, daerah dan seterusnya negeri lah, dengan menggunakan ID D5. Ini. Okay, so untuk membuat video presentation ataupun STEM talent show ni, murid-murid boleh menyertai secara individu atau berkumpulan, tidak melebihi dua orang lah. Warga negara, murid tahun yang ni untuk peringkat tahap 2 tahun 456. Okey, untuk video tu mesti murid mesti sediakan papan cerita, storyboard. Dan untuk sediakan papan cerita, boleh juga murid-murid gunakan apps seperti Canva tu. Budak boleh type aja Canva storyboard, Canva presentation ke, dia akan keluar, dan gunakan format tu. Masukkan dua gambar yang berkaitan dengan video yang dihasilkan ataupun demo yang dihasilkan. Kemudian masukkan maklumat sedikit tentang demonstrasi tu. Kemudian ada ni papan cerita, 2 isi persembahan demonstrasi menepati tema di SKP tahun 1 hingga 6 yang murid-murid dah belajar semasa subjek sains lah. Dan mereka ada buat eksperimen, boleh gunakan eksperimen tu untuk hasilkan video. Boleh menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sahaja, satu bahasa je, tak boleh campur. Dan kemudian tidak dibenarkan menyentuh isu-isu sensitif, menggunakan template borang storyboard yang disediakan oleh penganjur. Kemudian ada ni, nanti saya ni balik. Kemudian papan cerita mengikut format berikut, font Arial size 12 double spacing. Oh ni dalam ni ada kalau kita klik ni. So kita boleh guna Canva lah. Dia ada dokumen dia sendiri. Muat turun template storyboard. Murid boleh muat turun template storyboard. Ya. Okey. Kemudian video berdurasi 5 minit dirakam langsung tanpa sebarang suntingan. Maksudnya kalau ada editing ada suntingan, dua video combine satu pun tak boleh. Dia kena satu video terus dia 5 minit. Maksudnya direct acak. Direct satu ni. Dan ni dia punya resolusi video dia 1080. Okey. Kemudian bila dah siap, murid boleh muat naik video. Kemudian daftar penyertaan dengan menggunakan ID D5. Satu ID D5 untuk satu penyertaan saja. Yeah. Maksudnya murid kalau dia ada banyak video, dia mesti pilih yang terbaik lah. Sebab dia tak boleh pilih, dia tak boleh masuk banyak video. Dia kena ada satu video saja. Kemudian daftar penyertaan dalam Google Form. Okey, muat naik papan cerita. Ini berdasarkan kriteria ni lah untuk pemilihan. Okey, yang tu. Dan video yang dihasilkan mestilah diambil secara melintang. Merakam 2 demo berdasarkan papan cerita yang dihasilkan, dan pakaian mestilah kemas ataupun kostum yang sesuai. Tidak boleh sunting, tidak dibenarkan. Masukkan emoji, kesan bunyi, semua tak dibenarkan. Kemudian itu saja
buat setakat ni kalau ada pertanyaan murid boleh berbincang dengan guru dalam grup lah. Okey, yang ni yang fotografi. Ini kredit untuk Cikgu Syafiq lah. Saya cuma bentang je, apa-apa nanti Cikgu Syafiq boleh tambah. Okey, ini bawah portfolio saya. Fotografi alam semula jadi. Okey, ini ada contoh. Okey, ini fotografi boleh diambil memberi tumpuan untuk memaparkan elemen semula jadi seperti landscape, hidupan liar, tumbuhan, close up dengan alam serta jalinan. Okey, ini dia punya skop lah. Okey, ni contoh-contoh dia. Okey, ni landscape. Okay, ini antara contoh-contoh lah. Dia ada penerangan kat tepi tu. Okay, hidupan liar. Okay, pergi terus. Okay, ini jalinan. Okay, pertandingan dia. Ini dia punya semua tema dia kehidupan dan alam semula jadi. Okay, subtema dia kepentingan hutan dan kehidupan. Okay, ni syarat-syarat pertandingan dia lah yang murid terbuka. Ni kategori sekolah rendah memang untuk murid tahun 4, 5 dan 6 sahaja. Kalau tengok daripada yang join group Telegram tu, termasuk cikgu 25 orang, maksudnya yang dah join 22 orang. 23 orang tu, 4, 5. Okey, termasuk cikgu. Dan cikgu matematik tak pandai dah. Okey. 22. Okay, dengan cikgu fokus dah ni. Okey, pertandingan ni terbuka kepada sekolah rendah, sekolah menengah. Okay, kita ambil sekolah rendah je lah. Okey, tahun 4, 5 dan 6. Okay, yang lain jadi kita ada dua lah yang sama lah. Masuk yang sekolah dulu, yang terpilih sekolah akan pergi daerah. Betul kan Cikgu Misnah? Ada, dia yang daftar juga dia kat daerah. Yang ni, yang link dia berdaftaran sekolah dengan negeri. Maksudnya yang ni tak melalui daerah ke? Yang macam ni tu, sebenarnya bila buka link yang dalam Telegram, dia akan terus masuk link negeri. Link negeri dia pilih daerah. Tapi kita dapatkan data, jadi kita buat satu lagi pendaftaran dekat sekolah. Maksudnya dia tu daftar lah murid tu. Satu peringkat sekolah, satu peringkat yang negeri tu, daerah tu. Dia tak terus negeri tau, dia peringkat daerah. Maksudnya tak walaupun tu negeri, itu daerah dululah. Ya, 5 terbaik daerah, baru dia daerah tu akan bawa ke peringkat. Okay. Sebab kalau ikut yang betul-betul masuk tu, dia memang berminat lah nak ni, ada yang dah PM personal kan, bagaimana nak buat apa. Okey, ada syarat-syarat dia, peserta perlu mengetengahkan unsur kehidupan dan hubungannya dengan alam semula jadi dalam gambar yang diambil. Okey, ini dia asli lah, maksudnya sebarang suntingan. Okey, suntingan ke ambil daripada internet ke semua tak boleh. Okey, maksudnya dia kena guna original dia punya gambar dia. Okey, sebab dia kata trick fotograf dan dimanipulasi adalah tidak dibenarkan. Okey, yang ni syarat dia lah. Okey, peserta boleh menggunakan sebarang jenis kamera digital, DSLR atau kamera atau telefon bimbit. Okey, ini sebab dia fotografi kan, boleh guna, ada masalah. Lepas tu karya fotografi mestilah disertakan dengan penerangan ringkas. Okey, apa tentang foto itu, dia ada penerangan ringkas berhubung dengan tujuan, teknik, mesej sains dalam gambar berkenaan. Okey, ada Cikgu Syafiq dah buat dah, nanti saya share sekejap lagi yang ni, karya fotografi contoh. Nanti kalau ada yang contohlah parent tu nak personal message guru kelas ke apa, boleh juga diterangkan secara ringkas kepada parent tu lah.
Okey, yang ni rasanya tak perlu sebab ini yang betul-betul nak masuk pertandingan saja kita akan detailkan. Okey, apa dia, huraian istilah dia macam mana, kontras dia. Okey. Semua ni murid yang buat, kita cuma bimbing sahaja, kita tengok hasil karya dia, kita bimbing. Okay, yang ni kita masuk sekarang pertandingan peta I-Think Science. Kalau tengok dekat sini dia ada 8 contoh yang peta I-Think tu. Okay. Syarat-syarat dia mesti hasil ciptaan peserta sendiri. Boleh dengar Miss? Boleh dengar. Okay, dan tidak diciplak ya dari mana-mana internet lah ataupun sumber-sumber lain. Lepas tu bila peta tu dah siap, dia boleh dihantar kepada alamat pautan yang kita berikan itulah. Lepas tu kita tengok penilaiannya berdasarkan daripada keaslian, kreativiti semua itulah yang dia telah dinyatakan dekat situ. Okey, kita tengok yang ini contohnya lah, contoh peta I-Think dia. Contoh. Dan dia mesti kalau kita tengok pembinaan peta I-Think ni mesti berkonsepkan sains, mesti ada yang dari topik-topik sains yang ada dalam BSKP. Dan peta sains ni boleh dibuat dalam dua bentuk bahasa, ya, sama ada bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Dia sebenarnya dia boleh dibina secara bebas, sama ada dalam satu muka surat saiz A4 ataupun guna mana-mana perisian yang sesuai lah. Ya. Dan peta I-Think ni mesti hasil ciptaan sendiri macam saya beritahu tadi. Tak boleh diciplak dan dihantar ikut pautan. Penilaiannya berdasarkan yang pertama keaslian peta tu sendiri dan juga kreativiti. Kandungan fakta juga kita nilaikan, kekemasan, susun ortografik dan kesesuaian susunan aliran lah kalau dibuat di situ. Okey, next kita tengok. Ini contoh yang kedua, proses hidupan tumbuhan contoh ya. Ini contoh peta I-Think yang kedua. Okey. Okey, ada jenis 8 jenis peta I-Think ikut konsep dia. Dan rasa saya tak ada apa lagi. Kalau ada apa-apa boleh diusulkan. Kalau parents ada problem boleh tanya dalam grup lah. Ada apa-apa soalan? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua kepada guru besar dan mentadbir dan kawan-kawan. Okey, saya ni tiba-tiba saya telah dilantik menjadi ketua. Saya nak minta maaf dululah kukulah saya punya cairan maklumat hari ini tak berapa tepat ataupun ada salah apa. Boleh betulkan Okey, ni saya ambil daripada slide yang stem online tu yang Syafiq yang Kak Isnah bagi tu. Ya. Okey, kalau ikut daripada dekat slide tu dia terbuka untuk tahun tahap 2 saja, 4, 5, 6. Okey, fokus pertandingan macam sama je dengan yang lain, kita nak jungkir bakat budak. Okey, cumanya saya nak cakap di sini poster digital ni dia ada kena pakai, ada syarat-syarat dia. Okay, yang pertama kena pakai perisian yang sesuai. Perisian ni tak kisah. Edit Photoshop boleh, Canva boleh, Paint boleh, boosted ke apa semua boleh. Cuma kalau kita pakai Canva dia dah bagi design yang siap-siap dalam tu. Kita kena edit good creativity lah. Kalau kita ambil sebiji saya takut kalah sebabnya design dalam tu dah ada. Nanti juri boleh tengok design ni sama, dia tukar wording saja kan. Yang seelok-eloknya murid boleh cipta sendiri pakai Paint ataupun pakai PowerPoint ataupun paling elok pakai Adobe Photoshop lah kalau mampu. Tapi pakai kalau nak basic tu boleh je pakai PowerPoint dengan Paint, tapi Photoshop tu lagi elok lah sebab kita boleh buat yang memang cantik. Okey, yang macam saya kata tadi, okey, size dia ada dua, landscape and portrait, dan kena size A4. Size A4 ni kalau ikut saya tak ingat 13 inci kali 11 inci, tapi size A4 ni ada dalam
format dalam format perisian semua lah, tak ada masalah. Okey, fokus dia STEM dan teknologi. Poster hantar guna alamat yang dah ada dalam sebelum ni. Sekejap lagi saya terangkan ada alamat dalam sebelum ni. Okey, poster kena original dan tak boleh diciplak daripada internet atau sumber lain. Maksudnya kalau kita ciplak tu mungkin nampak cantik, tapi kalau menang mungkin dia disqualified lah kot. Buat sendirilah. Sebab dia ada bagi contoh lepas ni, saya share. Okey, ini ialah 5 contoh poster yang dia bagi kat kita. Okey, yang pertama, stay healthy, stay happy ataupun kekal sihat, kekal bahagia. Yang dua, caring for the environment, sayangi alam sekitar. Yang ketiga, go green, save the planet, amalan hijau selamatkan bumi. Yang keempat, say no to plastic, katakan tidak kepada plastik. Dan yang kelima ialah endangered species, don't let them disappear. Okey, spesies terancam, jangan biarkan ia pupus. Okey, ada 5 sahaja tema, kena buat ikut tema ni. Kalau tak ikut tema ni, poster kita disqualified ataupun kalau cantik macam mana pun tak dikira sebagai pemenang. Okey, ini contoh sedikit poster tapi dia salah format. Okey, tapi sebelum tu saya ceritakan sikit Okey, boleh tengoklah. Tema tu kena betul. Tema yang betul 40. Kita punya present dengan design 60. Maksudnya kalau awak buat elok-elok, kreativiti cantik, bersemua poster, ruang bersemua elok, kemas dan betul, 60 markah. Kalau ikut tema betul poster tu memang HD jelas. Kita save yang HD punya jadi dia akan dapat lagi elok lah markah tu. Okay, 60 tambah 40, 100 markah untuk poster tu. Benda ni nanti kita akan share dekat grup kelas Grup Telegram. Tak perlu grup senang grup kelas ni. So yang menarik, tema daya penarik yang dinamik, maksudnya lain pada yang lain. Kita kena buat satu tema yang kreatif lah kalau boleh. Warna yang berkesan, mainkan banyak warna. Dah kalau tulisan tu warna merah, design background tu janganlah warna merah pula, kena buat yang elok-elok. Okay, mesej yang jelas dan mengandungi satu tema sahaja. Maksudnya betul poster ni satu syarat wajib poster ialah kita kena ada ilustrasi huruf. Maksudnya kena ada huruf. Kalau poster tu lukisan sahaja, dia tak menempati tema, dia akan di-reject. Kalau kita tulis sahaja tak ada lukisan pun akan di-reject. Jadi kena ada tema, kena ada tulisan dan kena ada lukisan. Itu baru namanya poster. Okey, kemudian ilustrasi yang sesuai dengan tema ni, perbanyakkan ilustrasi yang positif lah. Pilihan muka type yang berkesan ni memang kena tulis. Muka type ni ialah wording. Kita pakai font apa, kita pakai besar mana tulisan kita tu, itulah pilihan muka type yang elok lah, yang berkesan. Perubahan asli dan unik ni maksudnya kita tak copy daripada mana-mana lah. Kita buat ni berdasarkan tema, idea dan konsep kita sendiri. Asas penirikan yang bersesuaian maksudnya kita kena pandai. Kalau atas dah ada tulisan muka taib, bawah tu kita buatlah design-design bagi nampak macam kreatif. Macam tu. Contoh saya akan bagikan lepas ni. Okey, ini sebenarnya cantik, tetapi kalau kita hantar, kita takkan diterima, takkan dapat sanggup hati sekalipun kerana ia telah tidak menepati kriteria sebagai poster digital, di mana poster digital menggunakan software. Bukannya kita pakai tulisan tangan ataupun lukisan tangan. Maksudnya kalau kita buat dengan tangan, kita hantar snap guna kamera, kita hantar macam ni, dia takkan dikira. Dia nak kita pakai software. Ini kita buat sendiri, 100% by handwriting tangan kita, dan juga lukisan kan, drawing. Yang ni reject sama juga, awak buat cantik macam mana pun kena reject. Semua ni cantik tapi di reject sebab bukan menggunakan software. Cantik, memang sangat cantik. Tapi semua ni tidak satu pun boleh menang. Kalau pertandingan yang satu lagi yang saya tengah handle tu boleh menang sebab dia nak poster yang macam ni. Poster lukisan biasa. Okey, ini ialah Johan Negeri dan Johan Kebangsaan Iskandar Zulkarnain, Sekolah Kebangsaan Mantin. Dia buat macam ni je.
Nampak tak? Ini senang sangat-sangat. Ini memang senang lah. Senang sangat-sangat lah poster ni. Ini pakai perisian Adobe Photoshop. Ambil tulisan, ambil gambar, tulis sikit tangan, tulis bubuh background bendera Malaysia sikit. Kita tulis sikit stay safe, positive, stay at home. Macam ni boleh menang sebab apa? Dia menggunakan perisian untuk buatkan poster tu. Sebenarnya lagi mudah lah. Kita nak cungkil juga bakat budak-budak yang tak pandai melukis ni, tapi dia pandai menggunakan software, pakai menggunakan Adobe Photoshop, pakai app, dia boleh buat poster macam ni. Jadi zaman sekarang ni kalau budak tu tak pandai melukis, tak pandai mewarna pun, kalau dia pandai perisian macam ni, dia pun boleh sertai. Ini salah satu sebab lah kita nak memaksimumkan potensi setiap budak tu. Ini contoh lagi Safe Nature Better Future ni yang terlepas yang 2020 punya. Ini contoh poster digital. Contoh lagi kita nak ambil gambar budak ni pakai gambar sendiri yang senang. Kalau kita ambil dekat Google ke apa dah macam ciplak. Ni contoh nampak tak tu. Dia punya poster semua menggunakan 100% poster digital. Tak ada pun pakai crayon, pakai pensel untuk lukis. Benda ni kadang ada parent dia tersilap. Jadi kita kena cakap benda ni bukan semua orang faham macam kita. Macam ni, say no to plastic bag, caring for the environment, haiwan terancam yang pupus. Macam ni, contoh poster digital dia lah. Okey. Setiap poster terbaik di setiap daerah akan dipilih untuk dihakim pada peringkat negeri. Saya rasa sebelum 4 Ogos, betul ya kau sebelum 4 Ogos? Ya. 30 Julai. Bulan tak? 31? 30 Julai. Last 30 Julai. Okey, nanti kita masukkan dalam grup sekolah Dia orang dah start boleh buat sekarang kan? Dah boleh buat. Okey. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanyalah, kok ada yang tak faham sebabnya slide saya pun dah habis. Baik, semua boleh nampak tak slide saya? Boleh. Okey, bercerita ni semua orang pun tahu kan, mudah saja sebenarnya kan. Okey, dari dalam slide ni, ini slide yang disediakan oleh Cikgu Syafiq dengan Cikgu Misna. Okey, sebenarnya pertandingan ni terbuka untuk tahun 4 hingga 6 untuk peringkat daerah kan Kak? Ya. Jadi tapi peringkat sekolah kita buat daripada tahun 1 hingga tahun 6 iaitu tahap 1 dan tahap 2. Okey, jadi semua boleh menyertai lah pertandingan ni daripada tahun 1 hingga tahun 6. Okey, di sini dia ada beberapa syarat. Okey, yang pertama mesti berkomunikasi dalam bahasa Melayu dan menyampaikan fakta-fakta sains dalam bentuk penceritaan. Okey, tadi Kak Misna ada cakap ada boleh dalam bahasa Inggeris, tapi saya tak pasti dia bertentangan dengan dalam slide ni. Kak Misna boleh terangkan sikit tak? Boleh dalam bahasa Inggeris. Okey, jadi kalau macam tu pertandingan bercerita ni terbuka dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dari murid tahun 1 hingga tahun 6. Okey, ceritanya, tema cerita mesti berdasarkan DSKP Sains Sekolah Rendah dari tahun 1 hingga tahun 6. Kemudian murid kena buat persembahan video dalam tempoh 3 hingga 4 minit sahaja. Yang kelima, video boleh disimpan dalam format, ada banyak format, ada dinyatakan dalam slide tu. Dan kemudian penilaian akan dibuat berdasarkan fakta sains, persembahan, intonasi penyampaian, kreativiti dan kostum. Jadi dalam pertandingan bercerita sains ni murid boleh menggunakan kostum. Jadi kostum tu mestilah berkaitan dengan jalan cerita yang mereka ingin sampaikan lah. Kemudian, seterusnya apa yang akan dinilai daripada cerita murid itu? Isi fakta sains dan pengolahan. Jadi fakta sains dinyatakan dalam penceritaan. Jadi murid kena bercerita, bukannya baca ayat sains lah. Kena ada cerita.
Kemudian fakta sains diulas dengan tepat dan saintifik, dan selebihnya nanti saya boleh cerita dalam grup Telegram lah, tak perlu dalam pembentangan ni kan? Ya. Okay, itu yang pertama yang dinilai, isi fakta sains dan pengolahan. Yang kedua ada markah untuk persembahan. Persembahan biasalah kalau bercerita mestilah menarik, tonasi suara ada tinggi rendahnya, jangan mendatar, jadi dia boleh memikat penonton untuk terus tengok lah. Murid kena yakin lah, kena tenang, tak boleh gabrah. Jadi bila sebelum buat video tu kita galakkan murid buat latihan dulu dengan gaya dan intonasi yang sesuai sebelum buat video akhir mereka lah. Okay. Lepas tu dia kena secara bersahaja, jangan nampak macam robot lah kiranya kalau bercerita kan. Okay, dan kriteria yang seterusnya yang dinilai, bahasa dan pertuturan. Bahasa mesti gramatis, lepas tu kena jelas, perkataan yang disebut mesti jelas dan tepat, intonasi suara mesti ada lah. Dan ketepatan tata bahasa, tak bolehlah bahasa rojak ataupun campur bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Kena pilih salah satu lah. Kalau bahasa Melayu, gunakan bahasa Melayu seluruhnya. Kalau bahasa Inggeris, gunakan bahasa Inggeris yang seluruhnya lah dalam satu jalan cerita. Dan akhir sekali, kreativiti. Sesuai dengan jalan cerita, ada climax ke, ada anti climax ke. Kemudian mesti ada impact lah kepada pencerita tu dengan penonton. Jadi kalau dia bercerita tu kena ada rasa boleh menarik perhatian penonton dan penonton boleh rasa apa yang ingin disampaikan. Dan akhir sekali satu lagi, pakaian. Boleh pakai kostum yang bersesuaian dengan topik cerita. Jadi saya rasa bercerita ni dia agak remeh sebab ibu bapa kena sediakan teks sendiri, kena buat rakaman. Kalau nak tambah markah untuk pakaian kena sediakan kostum. Tapi kalau ada yang kalau ada yang berminat, kita galakkanlah mereka untuk masuk pertandingan ni sebenarnya. Kat sini sebenarnya saya masukkan juga Cikgu BM dan Cikgu BI kat sini supaya cikgu boleh tolong. Kalau cikgu lain yang ada terjumpa cerita-cerita sains dan sebagainya, boleh cikgu share pada cikgu Suhaini. Cikgu Suhaini boleh bagi pada murid kita. Kita maklumlah kalau parents PKP ni kan mungkin air tak keluar, mungkin dia punya teks dia tak berapa, dari segi tata dia tak berapa elok sebagainya. Boleh je kita semakkan. Sebab tu perlukan bantuan cikgu lain, terutama cikgu BM, cikgu BI. Kalau ada teks, nanti cikgu Suhaini boleh semak dari segi sains, isi sains ni. Okay, tu. Suhaini ada lagi? Saya nak tambah. Jadi kalau murid-murid boleh tengok contoh lah daripada YouTube, ada banyak video yang dikongsikan peserta-peserta dari tahun lepas. Jadi itu jadi panduan lah. Untuk teks tu siapa-siapa cikgu kalau ada teks untuk cerita STEM tu bolehlah share kat saya. Tak semestinya cikgu BM dengan BI. Cikgu-cikgu lain kalau ada yang boleh berkait dengan subjek-subjek lain pun boleh je share dengan saya. Jadi nanti saya boleh kongsikan pada murid yang berminat dan menyertai pertandingan ni. Ya. Saya rasa itu saja dari saya. Kalau apa-apa boleh rujuk saya dan ahli kumpulan yang bertugas lah dalam bercerita ni, ataupun rujuk dengan Puan Misna. Puan Misna lagi pakar sebenarnya. Macam-macam. Okey, dengar. Okey, bagi saya hari ni punya perkongsian hari ni amat-amat baguslah. Saya memang rugilah rasanya kalau Puan Aisyah tak dengar tadi kan. Sebenarnya detail korang punya penerangan tentang semua pertandingan yang akan dijalankan. Saya harap bila persediaan yang dah teliti macam ini, perancangan yang dah kita rancang betul-betul, semuanya akan jalan lancar lah. InsyaAllah hasrat kita, kemudian objektif kita untuk 5 minggu ni sebenarnya tercapailah untuk kita menghasilkan projek 3-in-1, 2-in-1 kita. Okey, maklum.